Baik, apa punya kopi aman ya? Assalamualaikum, Okey. Cik Azizi. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum. Hari ni hari Khamis. Macam biasalah kita orang akan ada buat yasinan, lepas tu bacaan hadis, ada tazkirah sikit. Cuma kali ni kita orang punya tazkirah tu ataupun pengisian akan diberikan oleh pegawai kaunseling daripada Kolej Komuniti Ledang lah kalau tak salah. Memang dia orang punya pegawai kaunseling lah. Okey, sekarang ni tengah buat preparation lah kan, dengan staff-staff yang lain, pelajar, wakil pelajar pun kita panggil jugalah untuk jadi moderator. Pelibatan pelajar kena ada lah kan. Ni tengah nak prepare ni. Biasalah work from home macam ni lah. Okey, pegawai kaunseling yang kita orang jemput kali ni dia akan kongsikan tentang pengurusan stres lah kan dari sudut pandangan Islam. Jadi kalau rasa macam video ni panjang sangat sebab saya tak potong lah bacaan Yasin kali ni. Jadi boleh skip lah. Saya letakkan timestamp dekat bahagian description kat bawah. Boleh skip part mana yang anda nak dengar lah. Macam ni lah, kena duduk luar rumah bagi lain dapat. Kebun ke apa? Saya dalam kebun ya. Tu? Anip betul dalam kebun tu, Anip? Dalam kebun lah. Dalam rumah tak ada lain. Kebun durian ni. Kebun durian kat belakang. Ini kebun duku. Mak banyak buah banyak kebun Tapi duku tak ada buah lah, Encik. Dah lama. Haji Yahya dah ada ke? Belum lagi. Boleh tak, Encik, macam ni? Boleh tak lah. macam ni? Ya boleh tau. Boleh insyaAllah. Kita tunggu Haji Yahya. Saya on pakai handphone ni. Siapa yang boleh buka yasinan ke, selawat ke, silakan. Okey, kehadiran nanti Cik Wahya akan share link. Okey, Haji dah masuk. So hari ni kita ada tetamu jemputan ya daripada Kolej Komuniti Ledang. Ya, Puan Sikin, insyaAllah beliau akan sampaikan sedikit perkongsian lah. Kita tunggu. Sambil tunggu ni kita ambil kehadiran Mana ni Saya. Saya. Aminah. Macam mana? Bisa. Aminah, kehadiran Aminah. Saya minta pelajar isi kehadiran form ni saya bagi Nak kat tangan tak nampak. Mana nak isi form Saya bagi Encik Azizi boleh Encik Azizi. Saya nak isi form tak tahu kat mana. Mana nak letak form? Ya, jingku tak jelas. Bagi form ni pada pelajar untuk isi boleh? Boleh? Boleh je.
Pelajar-pelajar semua tolong panggil kawan-kawan. Ya, panggil kejut. Tu makluman Malam juga. tadi tengok bola England lawan Denmark. Untuk makluman juga hari ini biasa bacaan Yasin akan dipimpin oleh saudara Muhammad Razin. Razin dah ada dah masuk lain clear tak Razin? Razin? Ada tu. Lain gemuk cantik. Okey. Kemudian lepas Yasin kita akan sisi lebih kurang macam temu bual lah. Bual bicara. Akan ada saya lantik moderator. Moderator oleh saudara Hanif di UIDP kita. Ada Hanif? Ada. Tadi kat dalam kebun ni. Ada. Okey cantik. Saya dah bagi tag semalam. Okey tag tu boleh baca. Saya cuba baca. Saya dah Okey. cuba dah. Pantun dah buat pantun. Dah. Ada pantun Ini Okey. ini patut Google lah Encik. Okey kita boleh mula awal kot. Ada ni. Razin boleh mula Razin. Tunggu lagi berapa minit? 3 minit lagi lah. Pelajar-pelajar mau isi form tu yang Puan Arifah dah bagi dalam link tu. Nampak tak link dia? Link kehadiran tu sila isi. Ada Razin link kehadiran? Razin? Ada link tu dah isi ya? Okey minta isi link tu. Okey Razin boleh mulakan Razin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis dengan umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT dapat meneruskan lagi dia punya program pada hari ini, pada pagi ini. Jadi minggu ni mungkin ada lain sikit, itu kita akan ditambah ada penceramah jemputan berkaitan dengan pengurusan emosi, bicarakan tentang pengurusan emosi. Yasin akan dipimpin oleh saudara Muhammad Razin bin Muhammad Izzuddin, dan moderator untuk program temu bual kita bual bicara setengah jam saja, 9 hingga 9.30 nanti akan dimoderatorkan oleh Muhammad Hanif YDP JPP kita. Jadi saya serahkan kepada Muhammad Razin untuk pimpin bacaan Yasin kita, mudah-mudahan dapat keberkatan daripada Allah Taala. Allah beri kita kerahmatan yang dilindungi kita daripada segala wabak, penyakit dan juga bala, dan dimudahkan segala urusan kita di dunia dan dapat menambah lagi keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT, diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu, ibu ayah kita dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Jadi silakan Saudara Razin. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Tak clear lah suara Rajin? Rajin tak clear lah suara kamu? Lain kamu tak okey Kalau lain tak okey, saya minta Auzi ada Auzi. Auzi ada? Saudara Auzi? Hello, saya satu. Tak clear lah Rajin, tak apa. Saya minta saudara Auzi yang untuk pimpin. Okey Auzi. Auzi silakan. Sebab Rajin punya tak clear lah. Auzi clear tak Auzi? Auzi silakan Auzi. Astagfirullahaladzim. Tak clear. Okay, tak apa, saya pimpin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضر وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نخرجهم فلا صريع لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراط مستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبحياة الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل محموم ومحزون المنافس عن كل مظلوم ومدين المخلص لكل مسجون يا مجري البحار والعيون يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون وعالم بما كان قبل أن يكن اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفونا حسابا اللهم إليك نشكو وإياك نرجو أن ترفع عنا البلاء والوباء وفتن ومحن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن شر أسقام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مجري الكتاب ويا مجري السحاب ويا هزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم تم علينا بحسن الخاتمة ولا تحتم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله منكم
Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, syukur kita dapat sesi Yasin saya berjemaah dan doa tadi. Sebelum saya serah kepada Hanif, Saudara Hanif untuk moderator majlis bual bicara kita pada pagi ini. Penceramah kita dah masuk belum? Puan Dah Ashkin. masuk lah. Oh, okay. Jadi saya minta Cik Firoz baca hadis. Silakan Cik Firoz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadis Nabawi, doa Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong dan dia sebaik-baik pelindung, adalah kalimat yang diucapkan Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api. Kalimat ini juga diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir berkata, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka. Ucapan itu malah menambah kuat iman mereka. Mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Hadis riwayat Bukhari, Sahihul Bukhari. InsyaAllah apa yang kita dengarkan dapat kita amalkan dan kita sampaikan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa melengahkan masa lagi, saya silakan Saudara Hanif untuk memoderatorkan program kita budak bicara kita pada pagi ini. Yang anggaran masa 9 hingga 9.30 pagi. Silakan Saudara Hanif selaku YDP JPP kita ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Puan Penceramah Jemputan, Puan Pengarah, Timbalan, staf KKBPJ, rakan pelajar dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada penceramah kita dan para hadirin sekali yang sudi meluangkan masa untuk menonton program Bual Bicara hadirin yang bakal berlangsung sebentar lagi, yang bertajuk Pengurusan Emosi dalam Perspektif Islam. Kita bersyukur dengan izinnya dapat kita bersama-sama bersua di platform Google Meet pada hari ini. Sidang hadirin yang saya hormati, kita sedia maklum bahawa kesihatan emosi ialah tahap kesejahteraan psikologi dan bukanlah suatu perkara yang boleh dilihat dengan mata kasar. Namun, patutkah kita mengambil ringan terhadap perkara ini? Sebelum kita menelusuri topik ini dengan lebih mendalam, mari kita berkenalan dengan penceramah jemputan yang akan berkongsikan ilmu pada hari ini. Saya memperkenalkan Puan Norashikin binti Syahri. Beliau merupakan pegawai psikologi Kolej Komuniti Ledang. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. JPP Ya Puan. Ya. Usai salam perkenalan, maka marilah kita mulakan bual bicara pada hari ini. Soalan pertama yang saya ingin ajukan kepada panel kita. Bolehkah Puan huraikan perkara yang berkaitan dengan kesejahteraan emosi dan kesihatan mental dalam perspektif kaunseling dan Islam? Apakah ia ada kaitannya dengan personaliti seseorang? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, syukur kehadirat ilahi kerana sesi perkongsian kita ini dapat dilaksanakan pada hari inilah. Okey, terlebih dahulu saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Kolej Komuniti Batu Pahat, khususnya Encik Engku Ahya, sebab memberi peluang kepada saya untuk membuat sesi perkongsian berkaitan dengan pengurusan emosi dalam perspektif Islam. Terima kasih juga saya ucap kepada saudara Hanif. Ya Hanif, moderator saya pada pagi ini. Okey, yang dihormati pengarah Kolej Komuniti Batu Pahat, okey, pensyarah-pensyarah Kolej Komuniti Batu Pahat dan yang dikasihi anak-anak pelajar Kolej Batu Pahat sekalian. Semoga tuan-tuan berada di dalam rahmat Allah dan dipermudahkan segala urusan. Okey, sebelum saya
memulakan sesi perkongsian saya pada pagi ini, saya nak tanyalah apa emosi tuan-tuan, saudara-saudari pada pagi ini? Boleh kongsi tak? Share tak? Alhamdulillah stabil insyaAllah. Alhamdulillah, cikgu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, yang lain? Okay, Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, setelah sekian lama kan kita PKP duduk kat rumah kan, kita Batu Pahat buat kerja dari rumah ke macam mana? Dari rumah Puan. Oh, kita online. Oh. Macam cara kita lah. Okay, samalah. KK Ledang pun sama. Okay, jadi itu adalah satu situasi norma baharu kita perlu nak tak nak kena hadapi juga. Okay, mungkin sebelum ni kita tak terfikir pun. Kita tak pernah terfikir selama ni perlu tak aku bekerja daripada rumah. Adakah kita perlu belajar daripada rumah, tetapi kita tak dapat nak kawal situasi tersebut. Okay, bila kita tak dapat kawal situasi tersebut, maknanya berlakulah perkara-perkara seperti ini. Sebab itulah dalam menghadapi tekanan ni sebenarnya banyak perkara di luar kawalan kita. Okay, mungkin kita akan rasa begini. Okay, ada perkara yang kita boleh kawal dan ada perkara yang di luar kawalan kita. Jadi sekarang ni apa yang berlaku adalah banyak perkara yang berlaku di luar kawalan kita. Nak tak nak, apa yang perlu kita buat adalah melakukan penyesuaian untuk kita memulakan new norma ataupun kehidupan baharu sesuai dengan keadaan ataupun situasi. Okey, berbalik kepada soalan moderator tadi, apa yang dimaksudkan dengan kesejahteraan emosi, apa yang dimaksudkan dengan kesihatan mental. Sebenarnya topik ini adalah satu topik yang sedang hangat dilaksanakan sebab pegawai kaunseling, pegawai psikologi perlu melakukan program-program yang berkonsepkan intervensi. Kalau tuan-tuan tengok sekarang, dalam keadaan sekarang, ramai yang mengalami kehilangan, ramai yang mengalami kedukaan, ramai yang ambil keputusan untuk menamatkan riwayat hidup untuk bunuh diri. Kita nampak sekarang isu, terlalu berat isu ini yang berpunca daripada ketidakmampuan kita untuk kita mengawal emosi dan tindakan kita. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kesejahteraan emosi itu? Okey, sebenarnya dia tiada maksud yang khusus sebenarnya untuk kesejahteraan emosi. Tetapi secara umumnya di sini saya tekankan kesejahteraan emosi ni adalah bila mana seseorang individu itu boleh melihat kebaikan yang ada di dalam diri dia, boleh melihat kebaikan yang ada di dalam diri orang lain, merasa tenang, boleh merasai kedamaian, rasa hati jiwanya tenteram. Okey, dan dia boleh memberikan orang kata manfaat kepada orang lain, boleh berfikir baik dan buruk segala tindakan yang diambil. Itu yang dimaksudkan dengan kesejahteraan emosi. Tiada perasaan buruk sangka, tiada perasaan hasad dengki, dan tiada perasaan kata suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang Allah bagi kepada diri kita. Okey, itu yang dimaksudkan dengan kesejahteraan emosi, iaitu rasa bersyukur, rasa tenang, rasa damai, rasa nyaman, rasa aman, dan dia dapat melihat kebaikan yang ada dalam diri dia, bahkan dapat juga melihat kebaikan yang ada dalam diri orang lain. Itu adalah kesejahteraan emosi. Kesejahteraan emosi ni dia akan jadi abnormal bila kita tiba-tiba kita rasa macam tenang dengan diri kita, bila kita rasa tak tenang melihat kejayaan orang lain, bila kita ada satu rasa macam terdetik. Biasanya kalau aku jadi macam tu, bila kita ada rasa macam satu perasaan yang kenapa dia mesti hidup lebih daripada aku. Itu maksudnya kesejahteraan emosi kita ada sedikit gangguan dekat situ. Jadi kita kena refresh balik, kita kena betulkan balik hati kita, pemikiran kita kan, supaya kita dapat menghasilkan satu emosi yang positif, yang kita rasa macam tak membebankan diri kita. Okey. Kesihatan mental pula adalah boleh didefinisikan mana seseorang individu tu mampu bertindak balas dengan persekitaran dia, iaitu mampu bertindak balas dengan orang sekeliling dia, boleh berkomunikasi dengan baik, boleh membuat keputusan, boleh memberikan idea dan mampu bergaul dengan baik di sekeliling masyarakat dia. Okey. Kesihatan mental juga
membawa makna di mana seseorang itu mampu melahirkan satu perasaan yang baik, satu pemikiran yang rasional, di mana perasaan dan pemikiran tersebut akan menghasilkan satu tingkah laku yang memberikan manfaat kepada diri dia dan juga kepada orang lain. Itu adalah kesihatan mental. Dia boleh berfungsi secara optimal. Okay, dia boleh berfungsi secara keseluruhan. Kalau dia mengalami kecelaruan kesihatan mental, maksudnya dia dah tak boleh nak berfungsi secara normal. Okey, nak tahu kita mempunyai gejala tekanan, kebimbangan ataupun kemurungan, saya sarankan tuan-puan untuk menjalani sesi ujian saringan kesihatan mental tu. Di mana dalam tempoh 14 hari, biasanya simptom-simptom kesihatan mental ni kita boleh baca dalam tempoh 14 hari. Sebab itulah bila kita menjawab ujian DAS tu, ujian saringan minda sihat tu, kita kena tengok simptom kita ataupun kehidupan kita dalam 14 hari ke belakang. Okey, jika dalam 14 hari tu tuan-puan ada merasa satu perasaan tak tenteram, tuan-puan rasa cemas, tuan-puan rasa bimbang yang tuan-puan tak tahu pun dari mana datangnya perasaan bimbang tu, dalam tempoh 14 hari ni, dalam tempoh 2 minggu ni, maksudnya tuan-puan ada mengalami satu gangguan kecelaruan mental itu sendiri. Kalau Encik Ungku Ayah ada ujian saringan minda sihat tu, boleh diberikan kepada pelajar-pelajar, boleh diberikan kepada staf-staf untuk mereka menjawab. So nanti dia akan adalah level dia ringan, normal, teruk, sangat teruk. Encik Ungku. Okay, contoh dalam tempoh sekarang ni kan, kita perlu buat kerja daripada rumah, kita perlu belajar daripada rumah. So pelbagai emosi tu bercampur bau. Jadi bagaimana kita mengurus emosi kita tu supaya kita tidak bertindak keterlaluan ataupun menghasilkan mood yang boleh merosakkan diri kita ataupun merosakkan orang di sekitar kita. Contoh bila kita dekat rumah, selama ni kita bekerja, kita bangun pagi je, bersihkan diri, persiapkan diri, terus pergi office. Kan, dah nak hampir petang ke senja tu baru kita balik rumah, kita berjumpa dengan anak-anak, kita berjumpa dengan suami, kita berjumpa dengan isteri. Tetapi dalam tempoh pandemik ni hampir 24 jam kita berada di rumah. Jadi bagaimana kita menguruskan emosi kita untuk kita uruskan anak-anak kita, untuk kita uruskan makan minum suami kita, makan minum isteri kita kan. So dekat situ pasti ada konflik. Jadi bagaimana tuan-puan berhadapan dengan konflik tersebut dan bagaimana tuan-puan menguruskan emosi yang melanda tuan-puan. Okey, tu tuan-puan perlu sedar bahawa dalam keadaan sekarang ni, nak tak nak tuan-puan tak boleh nak menolak situasi yang berlaku, tak boleh nak menafikan situasi yang berlaku. Penafian itulah sebenarnya yang membebankan diri tuan-puan. Kena sedar diri bahawa sekarang ni aku sedang berhadapan dengan situasi begini. Supaya bila kita sedar kita berhadapan dengan situasi itu, barulah kita boleh terima kenyataan dan kita boleh aturkan strategi apa yang kita boleh lakukan untuk kita kurangkan perasaan marah, perasaan kecewa, perasaan tak gembira berada di rumah. Begitu juga dengan pelajar-pelajar. Kalau sebelum ni banyak belajar di rumah sewa kan, so sekarang ni dah belajar dekat rumah. So bila dekat rumah nanti mungkin time-time tengah belajar online ada ibu bapa yang menyuruh buat benda lain kan. So bagaimana kita mengutamakan yang utama dulu. Kita kena negotiate dengan diri kita, apa yang utama, apa yang penting, yang perlu kita buat terlebih dahulu. Kita boleh kata okay, dalam satu masa je kita nak buat semua benda, tak boleh. Sebab itu akan mendatangkan tekanan dan bebanan kepada diri kita. Kita kena listkan apa perkara utama yang kita perlu selesaikan pada hari tersebut. One by one. Settle yang satu, selesaikan pula yang kedua. Selesai yang kedua, selesaikan pula yang ketiga. Lagi satu, dalam kita menempuh kehidupan norma baru ni, kita tak boleh kata, bos, saya dah buat kerja dekat rumah, saya tak ada peralatan itu, tak ada peralatan ini. Kita pula yang menetapkan syarat, bos, kita tak boleh adakan meeting bila saya berada dekat rumah. Tak boleh lah macam tu. Sebab kita kena buat adjustment, kita kena buat penyesuaian kendiri. Di mana kita berada, kita kena pastikan kita mampu bekerja, kita mampu produktif. Okay? Sebab itu adalah bila bekerja tu, tuan-puan kena tahu bahawa itu adalah nikmat yang Allah bagi dari sudut pekerjaan kita, di mana setiap bulan kita menerima gaji hasil daripada pekerjaan kita. Walaupun kita tak datang ke office, tapi kita masih lagi buat kerja di rumah supaya gaji yang kita dapat tu lebih berkat, supaya ilmu yang anak-anak pelajar dapat daripada pensyarah itu lebih berkat dan boleh digunakan pada masa-masa akan datang.
Okey, itu penerangan saya lah berkaitan dengan kesejahteraan emosi dan kesihatan mental. Okey, kalau sebelum ni kita terlalu mengutamakan tentang kesihatan fizikal, tetapi sekarang puan-puan, kesihatan mental ni perlu dititik beratkan. Sebab bila mental kita block, bila mental kita tak dapat berfungsi dengan baik, dia akan menyebabkan 24 jam kita di rumah tu tak berfungsi ataupun tak dapat dijalankan dengan baik. Jadi kita kena pastikan emosi kita berada dalam keadaan yang stabil, kita mampu berfikir jalan penyelesaian. Jangan berfikir kepada masalah, elakkan berfikir kepada masalah tapi fokus kepada jalan penyelesaian. Okey, kita lemahnya kita bila kita berhadapan dengan masalah, kita asyik fokus kepada masalah. Masalah tu dah berlaku dah, masalah tu memang dah ada. Tapi tanggungjawab kita sekarang adalah mencari jalan penyelesaian masalah dan memudahkan keadaan tersebut. Okey, itu dia saudara Hanif. Alhamdulillah. Terima kasih Puan. Sungguh panjang huraian yang dijelaskan oleh Puan Ashikin. Soalan yang seterusnya, boleh Puan jelaskan dengan lebih lanjut apakah yang dikatakan dengan stres? Adakah stres ini merupakan salah satu masalah kesihatan emosi dan mental? Okey, sebenarnya stres ataupun dalam bahasa Melayu adalah tekanan. Saya rasa tuan-puan pun dah biasa kan berhadapan dengan stres. Tipulah kalau saya tanya, okey, apa tekanan? Korang stres tak? Hari ni tuan-puan rasa stres tak? Tipulah kalau tuan-puan kata tak stres. Tipulah kalau pelajar-pelajar saya kata tak stres. Hari-hari pun kita akan berhadapan dengan tekanan. Cuma tekanan tu yang membezakan antara kita adalah sama ada tekanan tu besar ataupun tekanan tu adalah kecil. Kita setiap hari kita celik je mata, kita dah fikir apa aku nak sarapan pada pagi ni, apa aku nak masak untuk anak bini laki aku pada pagi ni, apa aku nak buat pada pagi ni. Student bangun pagi dia celik, aduh nak buat apa hari ni kan, sebab kita tak boleh keluar ke mana-mana kan. Jadi setiap hari tu kita akan berfikir apa perkara yang kita nak lakukan. Itu pun dah mendatangkan stres. Sebab itulah stres tu kalau kita dapat aturkan dengan baik, di mana kita boleh membuat jadual setiap hari apa benda dalam seminggu tu kita ada 7 hari, setiap hari kita dah letakkan dekat situ apa benda yang kita bangun pagi je apa yang kita nak buat. Itu tips dia lah untuk kita kurangkan rasa tekanan yang membebankan diri kita. Okay, stres tu adalah satu tekanan ataupun halangan yang membuatkan kita rasa terbeban untuk kita melakukan sesuatu tugasan kita ataupun rutin harian kita. Adalah tekanan ataupun bebanan ataupun halangan yang menghalang kita untuk kita melakukan apa yang kita nak ataupun melakukan rutin harian kita. Itu adalah stres. Stres ni pula dia bukanlah negatif semata-mata, ada juga stres yang positif. Stres positif ni bila kita mempersepsikan dia untuk jadikan dia positif. Contoh, ada setengah orang suka kepada stres dalam kerja supaya dia boleh buat kerja on time. Dia tak suka bertanggung. Jadi bila bos bagi tugasan dekat dia, okey kena buat begini, hari ni kena settlekan itu, okey dia ambil itu sebagai satu tekanan. Tapi tekanan tu tekanan yang positif di mana dia akan atur jadual dia balik dan dia akan pastikan yang dia akan siapkan kerja dalam masa yang diberikan. Itu adalah stres positif. Kalau stres negatif ni pula adalah stres yang di mana kita langsung tak boleh nak buat kerja, kita langsung tak boleh berfungsi dan kita rasa lesu sepanjang hari. Kita tak berfungsi secara normal. Itu adalah stres yang negatif. Di mana stres yang negatif ni membuatkan kita tak berdaya, membuatkan kita rasa tak bertenaga, membuatkan kita rasa macam menyampah dengan hari-hari yang kita lalui, membuatkan kita rasa kecewa. Emosi negatif tu lebih tinggi daripada positif. Kita cuba nak jadi positif tapi tak boleh. Maksudnya dekat situ dalam pekerjaan kita dah burn out. Kita dah burn out, kita dah tak berupaya. Itu adalah stres yang negatif. Kalau stres positif adalah stres yang boleh memacu kita untuk kita melakukan tindakan, menyiapkan tugasan-tugasan yang diberikan. Macam pelajar of course lah assignment. Macam kita sebagai penjawat awam adalah kerja-kerja hakiki kita kan. Contoh pensyarah kena key in markah dalam sistem. So kena kejar masa sistem, bila masa sistem okey kita teruskan key in kan supaya kita tak hang dalam sistem tersebut. Itu adalah stres yang positif di mana kita atur masa kita nak key in markah pelajar dalam sistem. Okey. Stres ni dia merujuk kepada persepsi kita. Kalau kita pandang dia dari sudut yang negatif, maka negatiflah dia. Kalau kita pandang dia dari sudut yang positif, maka positiflah dia. Cara kita menganggap stres itu sendiri.
Okey, stres ni akan jadi kecelaruan mental apabila kita dalam tempoh 14 hari tu kita dah tak berupaya nak melakukan apa kerja. Dalam tempoh 14 hari itu kita melepek, dalam tempoh 14 hari itu kita tak berfungsi, dalam tempoh 14 hari itu kita mengabaikan kebersihan diri, kita mengabaikan orang-orang dekat sekeliling kita, itu akan menjadi masalah mental. Jadi dekat sini berhati-hati. Itu yang bila kita tak mampu nak negotiate dengan stres tersebut, kita akan jadi mudah ambil tindakan dengan menamatkan riwayat hidup, mencederakan diri sendiri, melakukan pembulian kepada orang lain, merosakkan harta benda awam. Itu semua berpunca daripada emosi negatif yang mengakibatkan stres yang negatif itu. Okey, saudara Hanif. Saya setuju dengan perkara yang dijelaskan dengan Puan. Penting untuk kita urus emosi agar tidak terlalu stres yang boleh menyebabkan penyakit mental. Betapa bahayanya jika kita tidak mengawal emosi dengan baik. Terima kasih Puan atas penerangan itu tadi. Soalan yang terakhir Puan, apa yang perlu kami lakukan untuk mengatasi stres dan kebimbangan dalam kehidupan seharian? Bagaimanakah WFH ini mempengaruhi kesihatan emosi dan mental? Okey, bagaimana WFH ni mempengaruhi kesihatan mental? Okey, kalau tuan-puan perasan kita dah melalui WFH ni daripada tahun 2020. Sekarang dah masuk tahun 2021. Pada tahun 2020 apabila kerajaan meminta kita penjawat awam ni bekerja daripada rumah, mungkin pada bulan pertama tu kita rasa stres. Mungkin pada masa tu kita nak applykan cara pendekatan baru untuk kita sampaikan ilmu kepada student-student kita, dan student pula perlu belajar tentang kemahiran ICT. Mungkin masa tu boleh mendatangkan stres. Tapi sekarang ni dah hampir nak 2 tahun dah kita berhadapan dengan COVID-19 ni. Dah hampir 2 tahun. So sepatutnya stres tu dah berkurangan dah, sebab kita dah buat adjustment, sebab kita dah buat penyesuaian kat dalam diri kita. Okey. Kalau kita tengok daripada sudut perspektif Islam kan, Islam sangat menggalakkan pengganutnya sentiasa menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang macam mana tu tuan-puan? Menuntut ilmu, contoh dalam keadaan sekarang ni, kita tingkatkan kemahiran kita belajar ICT. Okey. Di dalam college community pun ada kursus-kursus pendek berkaitan dengan ICT. Saya yakin ada. Kalau tak ada pun kita boleh minta kepada pihak pengurusan untuk diadakan kursus kemahiran ICT supaya kita pensyarah-pensyarah, pelajar-pelajar ni dapat tingkatkan kemahiran ICT yang sebelum ni jarang kita ambil berat, tapi sekarang ni kerana norma baru kita perlu belajar juga dan perlu cakna dan perlu ambil tahu tentang kemahiran ICT. Bagaimana nak menggunakan Google Meet, bagaimana nak gunakan Teams kan, bagaimana nak menggunakan Zoom. So kita kena ambil tahu dan kita kena cakna. Bila kita ada ilmu ni, kita nak buat sesuatu perkara yang tidak baik tu kita akan berfikir panjang, sebab dengan ada ilmu ni dia secara tak langsung dapat membangunkan akal fikiran kita. Ada soalan daripada pelajar saya tanya macam ni, Puan, saya tengok dia belajar tinggi-tinggi Puan, tapi kenapa bahasa dia bercakap dengan kami macam tu Puan? Kenapa dia marah kami dengan penuh maki-makian, kata kami bodoh, kata kami tak pandai. Kenapa Puan? Kenapa syarah kami macam tu Puan? Dia mengadukan soalan itu kepada saya. Dia sebenarnya macam ni, orang yang bijak pandai, orang yang menuntut ilmu ni kan, dia ada dua karakter. Sama ada satu, orang ini menuntut ilmu sebab nak mendapat sekeping sijil, sama ada ijazah dia ke, master dia ke, PhD dia ke, ataupun orang kedua adalah orang yang menuntut ilmu, memahami ilmu tersebut, menghayati ilmu tersebut dan mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan seharian. Untuk kita yang dapat yang nombor 2 ni payah. Agak sukar untuk kita mendapatkan orang yang nombor 2 ini. Kebanyakan daripada individu menuntut ilmu sebab nak mendapatkan sekeping sijil, tapi gagal untuk mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan seharian. Di dalam Islam pun sebenarnya digalakkan kita, apabila kita menuntut ilmu, kita digalakkan untuk mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan seharian kita. Bila kita amalkan ilmu tersebut, kita hayati ilmu tersebut, kita fahami ilmu tersebut, kita akan bercakap perkara yang baik-baik.
tak mudah untuk kita nak melatah, tak mudah untuk kita nak memaki hamuan apabila kita berhadapan dengan satu situasi yang kita tidak suka. Okey, sebab itulah cari ilmu tu kita kena fahamkan ilmu, kita kena amalkan ilmu, kerana dengan ilmu itulah yang boleh membangunkan fikiran dan perasaan seseorang individu. Okey, carilah ilmu, galilah ilmu, kan? Dalam keadaan sekarang ni, kan, mungkin ada juga di kalangan pensyarah-pensyarah yang masih lagi lemah dalam penggunaan ICT. Boleh tanya kawan-kawan yang hebat, yang expert tentang ICT ni, dan kawan-kawan yang hebat ni pula jangan kedekut untuk berkongsi ilmu. Ada setengah orang fikir macam ni, okey, ilmu tu aku yang dapat, aku bayar ni untuk dapatkan ilmu tu, tapi aku tak nak share ilmu tu dengan orang lain sebab takut ilmu yang dia dapat tu berkurang, takut orang lain lebih pandai daripada dia. Sebenarnya tuan-puan, dalam sudut kita menuntut ilmu ni, sebenarnya makin banyak kita menuntut, makin banyak sebenarnya yang kita tak tahu. Sebab itulah kita digalakkan untuk, bila kita menuntut ilmu ni, kita digalakkan untuk melakukan perkongsian. Bila kita berkongsi tu, secara tak langsung, orang yang kita berkongsi ilmu tu tadi akan mencambahkan lagi idea-idea daripada ilmu yang kita sampaikan tadi. So daripada situ kita akan belajar something yang kita tak tahu. Sebab itulah saya katakan lebih tinggi, lebih banyak ilmu yang kita tuntut, sebenarnya lebih banyak yang kita tak tahu. Contoh macam sekarang ni kan, saya rasa bidang kaunseling yang saya belajar di universiti tersebut, saya dah expert. Tapi sebenarnya bila kita mengikuti kursus-kursus, seminar, webinar secara dalam talian dengan profesor, dengan doktor, rupanya makin banyak yang saya tuntut, makin banyak yang saya tak tahu sebenarnya. Sebab itulah kita digalakkan untuk terus belajar dan terus belajar supaya ilmu kita ni terus bertambah. Tak rugi sebenarnya tuan-puan untuk kita terus menuntut ilmu. So jadi tuntutlah ilmu. Okay, kita sebagai orang Islam sangat digalakkan untuk menuntut ilmu. Itu satu, mengurus emosi kita dengan menuntut ilmu. Keduanya, cuba tuan-puan, anak-anak pelajar sekalian perhatikan, bila kita mengalami masalah emosi, kita berada dalam kesedihan, apa yang berlaku kepada seseorang itu? Kita tengok penampilan dia bagaimana. Okay, tak terjaga, tak mandi, rambut panjang, tak membersihkan diri, berbau, mengurung diri. Jadi dalam Islam ni sebenarnya perkara yang paling yang dititik beratkan adalah kebersihan di dalam berpakaian. Okey, sangat digalakkan setiap hari kita bangun pagi, sebelum subuh kita bersihkan diri, pakai baju bersih. Pakai baju bersih tu bukan bermakna kita perlu pakai baju baru setiap hari, tak. Yang penting baju tu bersih, bebas daripada sebarang najis. Pakai wangi-wangian, okay? Walaupun kita bekerja di rumah, walaupun kita belajar di rumah, tetapi kita perlu mencantik-cantikkan diri, menghandsomekan diri kita juga di rumah. Walaupun kita tak tunjuk dekat siapa-siapa, tak jumpa dengan orang lain, tapi di rumah kita tetap kena bercantik-cantik, kita tetap kena berhandsome-handsome, kita tetap kena berwangi-wangian. Sebenarnya dalam psikologi pemilihan warna pakaian kita yang kita suka pakai di rumah tu sangat mempengaruhi aura positif seseorang pemakai. Contoh kalau dia suka warna merah, dia akan memberikan satu aura yang agresif ataupun bertenaga, energetik. Kalau dia pakai baju warna biru, kuning atau jingga, lebih bertenaga, hari dia lebih bertenaga. Jadi faktor warna tu mempengaruhi psikologi seseorang pemakai. Jadi saya sarankan kepada puan-puan untuk elakkan emosi kita jadi lebih kusut, mandilah, bersihkan diri, pakailah baju yang cantik, pakailah wangi-wangian. Perfume yang kita pakai tu, walaupun perfume tu minyak atar sekalipun, tak apa, janji kita dapat cium, kita dapat membau sendiri bau perfume yang kita pakai tu. Sebab bila kita bau wangi, dia secara tak langsung akan memberikan satu aura yang positif, satu semangat. Kita rasa macam, wanginya aku hari ini, pandanglah dekat cermin, cantiknya aku hari ini, kemasnya aku hari ini. Tu tips nombor 2, jagalah kebersihan diri, jaga cara pemakaian kita setiap hari. Saya sangat sarankan kepada audien yang mendengar talk saya, perkongsian saya, untuk jaga kebersihan diri walau di mana kita berada. Sebab Islam sangat mementingkan aspek kebersihan diri. Satu tadi adalah tuntutlah ilmu. Tuntutlah seberapa banyak ilmu dan kongsikan ilmu tersebut. Keduanya tadi, jagalah kebersihan diri, jagalah pemakaian supaya
kita tetap cantik, kita tetap kemas, kita tetap bersih. Sebab nanti kita nak solat pun nanti mesti dalam keadaan kita bersih. Kalau kita tak bersih, macam mana solat kita dikira kan? Itu satu. Okay, keduanya kita nak menterjemahkan emosi yang positif. Datangnya daripada bau yang wangi, datangnya daripada aura warna pakaian yang kita pakai sehari-harian tu. Jadi untuk menimbulkan mood yang positif, make sure puan-puan kena mandi, bersihkan diri, pakai baju bersih, bebas daripada najis. Itu sangat digalakkan dalam Islam. Ketiganya, bila kita marah. Kan, ada sahabat Nabi tanya kepada Nabi, dia sampaikanlah pesanan kepadaku. Nabi kata janganlah marah. Berulang kali Nabi kata janganlah marah. Janganlah marah. Okey, ada klien saya tanya kepada saya, puan, tak boleh ke saya nak marah? Saya kata, kenapa tak boleh nak marah? Boleh nak rasai marah tu. Kita sendiri tahu kita tengah marah ni. Tapi jangan sampai marah tu mendatangkan kebinasaan kepada diri kita dan kepada orang lain. Okay, kita dah tahu, ya Allah ya Tuhanku, aku dalam keadaan marah sekarang ni. Bagi tahu dekat diri sendiri. Keluarkan suara tu supaya telinga kita dengar apa sekarang yang sedang kita hadapi. Ya Allah ya Tuhanku, aku tengah marah ni sekarang ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, aku tengah bersedih ni ya Allah ya Tuhanku, aku tengah kecewa ni ya Allah. Duduk di satu tempat yang tuan rasa tenang, tak ada gangguan, cakap macam tu dekat diri sendiri. Kita bercakap dengan Tuhan kita ni sebenarnya. Kita bercakap dengan Tuhan kita, jadi kita perlukan tempat yang tenang. Okay, luahkan apa yang kita rasa. Bila kita luahkan dan kita dengar luahan kita tu tadi, kita secara tak langsung akan sedap. Kat sini kita akan dengar, aku tengah marah ni. Yes, aku tengah marah. Jadi bila kita tengah marah tu, kita sedar diri kita tengah marah tu, kita akan mengasingkan diri kita dari orang lain. Jadi untuk mengelakkan kemarahan tu menjadi lebih teruk, kan? Jadi kita perlu berdiam diri ataupun kita pergi tukar lokasi kita, kan? Dalam Islam kata kalau kita marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Kalau dalam keadaan duduk tak tenangkan diri kita, baringlah, tidurlah sekejap, kan? Itu semua adalah terapi. Dalam Islam itu sendiri dah cantik dah mengajar kita bagaimana kita harus mengurus emosi kita. Okey. Yang keempatnya, sentiasa menyebut perkara-perkara yang baik. Contoh dalam keadaan kita, jiwa kita tak tenteram, kan, sebutlah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Cakap kuat-kuat, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kadang-kadang ayat-ayat yang macam itulah yang boleh mendatangkan ketenangan kepada diri kita supaya kita tak bertingkah laku yang boleh menzalimi diri kita dan orang lain. Ucap kuat, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ucap. Sebab segala benda yang berlaku ni kita bergantung kepada Allah dan minta Allah sendiri yang mententeramkan jiwa kita. Okey, ucap, sentiasa berzikir, sentiasa bercakap perkara yang baik-baik. Kalau tak ada perkara yang bermanfaat untuk kita cakap, diamlah. Okey, ambil masa, mutekan diri kita sekejap, berdiam diri, lagi baik. Kadang-kadang dalam keadaan emosi kita marah, kita tak mampu nak mengawal lidah kita, kan? Kita tiba-tiba bila ada orang provoke kita akan mengeluarkan satu perkataan memaki hamun yang secara tak langsung orang akan pandang kita teruk, kan? Bila kita keluar perkataan memaki hamun tu, orang akan nampak kita sangat teruk. Orang akan ingat makian yang keluar daripada mulut kita. Walaupun kita kata kita tak sengaja, walaupun kita kata dalam keadaan tersebut, dalam keadaan kita marah, kita lupa. Bila kita marah ni, kita berada dalam keadaan yang tak sedar. Sebab itulah kita perlu mendiamkan diri. Bukan sahaja mendiamkan lidah kita, tapi juga kita kena jauhkan diri kita daripada handphone kita ni, daripada social media kita. Kenapa? Sebab kadang-kadang lidah tak bercakap tapi jari laju menaik. Kalau kita perasan netizen-netizen dekat luar sana kan banyak mencetuskan provokasi sebab daripada jari jemari yang menaik. Dia meluahkan perasaan dia di media sosial, kan. Jadi orang bukannya nak menenangkan dia tapi lagi mengasak dia, lagi memprovok dia, lagi menambahkan rasa marah. Sepatutnya sebagai seorang yang kita tahu dia dalam keadaan yang tertekan, emosi tak baik, kita kena tenangkan dia, kita kena kendorkan rasa marah dia. Sebab tu pelajar-pelajar, tuan-puan, dalam keadaan marah kita kena jauhkan diri kita daripada handphone kita, daripada social media kita, mutekan diri kita sekejap.
supaya kita tak menulis perkara yang bukan-bukan, tak status perkara yang menyakitkan hati orang lain, malah mendatangkan kemaluan kepada diri kita sendiri, mute-kan kita sekejap daripada orang-orang yang berada di sekitar kita. Bukannya kita mute-kan diri kita selama-lamanya, tapi sekejap untuk memberikan laluan kepada diri kita, untuk memberi ruang kepada diri kita, mendapatkan ketenangan, relax balik macam tu. Okey, tadi saya dah kongsikan pengurusan emosi kalau ikut perspektif Islam. Satu, timbullah ilmu, cari gali ilmu walau di mana tuan-puan berada. Keduanya, berzikir, ucaplah kata-kata yang baik. Ketiganya, berdiam diri kan. Okey. Keempat, kena sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Emosi dan perasaan adalah satu nikmat yang Allah bagi kepada makhluknya supaya makhluknya ni rasa segala nikmat yang Allah bagi. Cuma kita ni kadang-kadang sebagai manusia, lemahnya kita apabila kita sering kufur nikmat. Kita melakukan pembaziran, kita menzalimi diri kita, kita menzalimi orang lain kan. Sering kufur nikmat. Bersyukur dengan apa yang kita ada. Jangan sesekali membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Kasut kita takkan sama dengan kasut orang lain. Jangan kita tiba-tiba nak jadi seperti orang lain. Bersyukur dengan apa yang kita ada. Cukup makan, pakai, minum, setiap bulan terima gaji. Okey, ilmu pesyarah dapat bagi kan. Okey, gunakan pelajar, gunakan data yang kamu ada tu untuk proses menimba ilmu. Jangan membazirkan masa kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik kan. Sekarang ni banyak isu pelajar kita depression, pelajar kita anxiety, tu semuanya berpunca daripada social media, berpunca daripada handphone. Bukan saya nak kata, tapi ada kajian yang menyatakan punca anxiety itu berlaku, punca depression itu berlaku kerana handphone. Pelajar kita sangat 24 jam tu sangat hubungan erat dengan handphone tu ibarat macam kata tak boleh nak dipisahkan. Kalau boleh dalam satu hari tu pelajar cuba pisahkan kamu dengan diri kamu dengan handphone dan cuba kamu berinteraksi dengan alam kan. Kamu menikmati keindahan alam yang Tuhan bagi kan, kamu bersosial di luar kan, walaupun kita tak boleh berjumpa dengan kawan-kawan tapi kita masih lagi boleh menjalani kehidupan yang sihat dekat luar sana. Okay, wallahu alam. Semoga perkongsian saya bagaimana mengurus tadi mengikut perspektif Islam dapat panduan dan dapat memberikan manfaatlah kepada mereka yang mendengar pada pagi ini. Islam itu cantik sebenarnya. Dalam Islam tu dah menggariskan panduan-panduan yang boleh kita ikut sebenarnya. Tokoh-tokoh kaum Muslim pun yang terdiri daripada orang barat pun saya dapat rasakan mereka mengkaji Al-Quran itu sendiri. Sebab dalam Al-Quran itu sendiri dia dah menceritakan bagaimana kita nak menguruskan emosi kita. Dalam surah Al-Mutakhir tu tak silap saya, banyak dia senaraikan dekat situ apa yang perlu kita buat step by step dalam kita menguruskan emosi kita. Semoga puan-puan sentiasa berada dalam keadaan baik, sentiasa negotiate dengan diri sendiri, jangan push diri sendiri membuat sesuatu yang melebihi kemampuan diri dan sentiasa sayangi diri sendiri, mendamaikan diri sendiri. Okay? Yang penting sekarang tuan-puan yang kena jaga diri tuan-puan ni. Okay? Kalau esok kita dah rosak dekat sini, siapa yang ambil berat tentang diri kita? Sedangkan banyak sangat tanggungjawab kita yang lain kepada anak, suami, isteri kan. Jadi setiap hari yang kita lakukan tu negotiate dengan diri kita, tanya diri kita mampu ke tak mampu aku buat untuk hari ni. Tak mampu tolak tepi dulu. Buat perkara yang ringan-ringan dulu. Macam tu. Okay, wallahu alam. Okay, semoga perkongsian saya ini mendapat memberikan manfaat lah kepada yang mendengar pada pagi ini. Terima kasih Puan. Sangat banyak tips yang diberikan oleh Puan Ashikin. Moga dengan tips tadi dapat kami gunakan dalam kehidupan seharian agar kami dapat mengurus emosi dengan positif. Sekian, saya akhiri. Jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. 5 purut masak di dahan, walau manis tak boleh dimakan. Biar wajah seperti preman, yang penting hati beriman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Hanif telah memoderatorkan majlis kita pada pagi ini. Muhammad Hanif bin Muhammad Faiz selaku ADP JPP kita. Dan terima kasih kepada Puan Nur Ashikin binti Siti selaku penceramah jemputan kita dan juga merupakan konselor jemputan bagi Komunitas Watu Pahat
untuk makluman pelajar juga, jika ada sebarang perkhidmatan psikologi ataupun konseling, boleh berjumpa dengan Puan Nur Rashikin melalui penasihat akademik, pensyarah kelas masing-masing. Jadi kalau ada makluman lain, saya persilakan para pensyarah. Ada soalan daripada pelajar nak sambung minggu depan ke? Ada? Tak ada? Kalau tak ada makluman lain, soalan, saya rasa kita boleh tangguhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nur Rashikin dah keluar dah ke? Dah. Dia dah keluar. keluar. Baru nak minta ambil gambar ramai. Dia dah keluar. Ada masuk balik? Suruh masuk balik? Saya suruh masuk balik? Okey, minta. Ayah kena panggil balik. Apa dia? Ayah lah panggil balik. Masuk. Souvenir. Macam mana nak post? boleh. Kemudian boleh diuruskan tu. InsyaAllah boleh diuruskan. Minta semua on kamera lah, kita ambil gambar, tengok muka anak-anak pelajar ni. Student semua minta on kamera. Mana yang baru gosok mata tu, tengok England lawan Denmark malah jadi final England Itali InsyaAllah. Okay, boleh on. Selamat, boleh screenshot tak? Korang lah screenshot. Hafiz, buat apa Hafiz? Nanti ketibaan JPP kita. Mana lain ke? Okay, selamat, dah boleh ke? Snap lah. Saya kira. Dah. Banyak lagi tak hidup ni kamera. Tak payah, masa adanya. Semua snap lah. Tak apa, petik je. Okay, senyum. Okay, senyum dalam masa 1 minit, 2 minit ni senyum je. Tempat skrin aku ni banyak yang tak keluar gambar. Ada 5 orang je. Ya. Tak apalah. Siapa-siapa lah yang boleh. Okay, saya ni. Aziz boleh tolong print screen. Malu. Zack tu gelap je, baru bangun ke apa Zack? Gigi on kamera je, volume tak payah. Tu pun harus Off volume. Wah, Gigi punya bising. Dia dah cakap tu, bagilah dia cakap. Ada sekota 2 kata bagi. Okey ah. Apa nak sikit senyum. Okey, saya pun print screen ni. Okey kan? Dapat ke Daus? Print. Aku pakai handphone ni. Kalau handphone tak boleh ambil gambar dengan ramai? Kecil paparannya. Handphone tak muat. Tak boleh, dapat sikit je. Tapi pakai laptop tu print screen je. Okey. Ya. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Nur Rashikin dan semua kongsinya. InsyaAllah akan jumpa lagi. InsyaAllah. Kalau pelajar-pelajar ada masalah bolehlah kontak saya. Baik Puan, insyaAllah. InsyaAllah. Okay.
Okey Haji, tak ada apa-apa Haji. Boleh tutup. Ada pengalaman kita tangguhkan dengan para majlis. Jumpa lagi minggu harapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atina min sanati rusula alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua.